Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita sama-sama mengambil pengajaran daripada bacaan yang telah baru saja kita bacakan, iaitu pada juzuk 21. Kita akan dapati juzuk 21 ini menghidangkan 4 surah, yang di mana surah Ar-Rum, permulaan surah Ar-Rum, mohon maaf ayatnya saya tak update. Surah Ar-Rum, surah Luqman, surah As-Sajdah dan surah Al-Ahzab. Okay. Di mana kita akan melihat pada surah Ar-Rum ini ayat 1 hingga 60 pembetulan dekat situ, ayat 1 hingga 60, di mana Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat dari segi penamaannya, penamaan berita kekalahan dan kemenangan yang akan diraih oleh pihak Romawi. Jadi ini mengenai penamaan ni, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menamakan surah Ar-Rum ini dengan Ar-Rum, sebagai suatu bukti penghabaran Al-Quran tentang kemenangan Rom ke atas Farsi, yang di mana ketika turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW, Rom itu baru dikalahkan oleh Farsi. Dan kita lihat di awal ayat itu, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tempat di mana, fi adna ardi, bilakah masanya, fi bid'i sinin, iaitu lebih kurang kalau bid'i kata bangsa Arab ni sekitar 7 hingga 9 tahun. Jadi sebagian ulama kata selepas 7 tahun, ada yang sebagian ulama kata selepas 9 tahun, kebenaran wahyu ini terbukti, di mana pihak Romawi telah dapat mengalahkan golongan Farsi. Jadi ini adalah suatu penghabaran Al-Quran yang bersifat material. Maksudnya mungkin contohnya penghabaran tentang syurga, tentang neraka, yang mana jauh kita tak tahu lagi bila berlakunya kiamat, bila akan benar atau tidak, contohnya. Tapi namun apa yang dihidangkan oleh Allah dalam surah Ar-Rum ini adalah sesuatu yang berbentuk material, yang maknanya dalam kurang daripada 10 tahun akan nampak kebenaran wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan disebut oleh sebagian ulama bahawa Sayyidina Abu Bakar pernah maknanya dia, kita panggil betting ketika itu betting belum lagi haram, jadi dia betting dengan Amr bin al-As, ketika itu masih belum Islam. Jadi mereka cakap mana satukah yang akan menang dengan 100 ekor unta. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar memenangi dia punya side dia menang, maka dia mengsedekahkan semua unta itu kepada kaum muslimin. Jadi di sini membuktikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat disaksikan oleh para sahabat, disaksikan oleh mereka yang bukan beragama Islam, tentang kebenaran Islam ini. Maka kita lihat di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingin menegaskan dalam surah Ar-Rum ini bahawa segala apa yang berlaku itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka anda akan lihat di dalam mula daripada ayat 20, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Ar-Rum ini ayat wa min ayatihi, maksudnya dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah sebutkan tentang penciptaan manusia daripada tanah, penciptaan manusia yang berpasang-pasang, penciptaan langit dan bumi, dan seterusnya. Diulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari mula daripada ayat 20 hinggalah 6 ayat kita panggil berturut-turut, sebagai memaparkan kepada kita beberapa bukti keesaan Allah, kehebatan Allah dalam penciptaan, agar manusia ini mempercayai wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditutup
surah Ar-Rum ini, anda akan lihat pada ayat 60, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kaum muslimin untuk bersabar dan yakin dengan janji Allah. Yang maknanya atas segala bukti yang telah dipaparkan dalam surah Ar-Rum, maka bersabarlah dan yakinlah janji Allah itu pasti akan tertunai. Maksudnya janji Allah tentang syurga, janji Allah tentang neraka, janji Allah keredaan Allah itu semua, maknanya kita laksanakanlah perintah Allah ni dengan penuh kesabaran, pastinya kita akan ditambahkan keimanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita memasuki surah Luqman, surah Luqman yang memiliki 34 ayat, ayat 1 hingga 34. Kita dapati Luqman, surah Luqman ini sebagai menguatkan lagi tanda kekuasaan Allah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah penentu segala sesuatu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ini berhak untuk memberikan petunjuk, untuk memberikan hikmah kepada sesiapa sahaja yang membuat kebaikan. Yang disebut kat situ muhsinin, di awal-awal ayat tersebut. Okay. Jadi kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala ini ingin memaparkan kepada kita, dan sebahagian ulama mengatakan antara asbab turunnya surah Luqman ini adalah ketika pihak Quraisy bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Luqman. Luqman yang telah diberikan kebijaksanaan. Okay? Jadi maknanya Luqman ini terkenal di kalangan bangsa Arab. Jadi oleh kerana Rasulullah ini ummi, maka mereka bertanya, ceritakan kepada kami tentang Luqman. Tentang Luqman Al-Hakim. Maka anda akan dapati bermula daripada ayat 12. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sesungguhnya kami telah memberikan Luqman ini kebijaksanaan. Dan agar dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, kita akan dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita bagaimana kita ini pendidikan anak-anak itu perlu disemai dengan penuh kasih sayang. Dengan Allah SWT menyebut di awal ayat, ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya la tusyrik billah, ya bunayya. Jadi kalimat ya bunayya, wahai anakku yang tersayang. Jadi disuruh kita mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Okay. Jadi ini kita lihat wasiat Luqmanul Hakim ini kepada anaknya merangkumi bukan saja dalam aspek akidah, bukan saja dalam aspek ibadah, tetapi diajarkannya adab, diajarkannya akhlak, bagaimana bergaul, bagaimana berjalan, bagaimana membawa peribadi dan identiti diri sebagai seorang yang beriman. Okay. Jadi sebagian ulama mengatakan surah Luqman ini turun sebagai suatu inspirasi kepada generasi sahabat-sahabat yang muda, sahabat-sahabat yang remaja pada era Mekah, di mana ibu bapa mereka itu maknanya mereka mendapat tekanan daripada ibu bapa mereka yang masih belum Islam. Jadi surah Luqman ini datang menjadikan satu inspirasi kepada sahabat-sahabat yang muda ini, yang mereka mula menerima petunjuk Allah, menerima hidayah Allah, namun mendapat tekanan daripada ibu bapa, namun mereka harus bersifat sabar, tidak biadab dengan ibu bapa, tidak sombong. Jadi ini yang dididik oleh Al-Quran, dididik oleh wahyu Allah untuk para sahabat sewaktu era Mekah. Baik, seterusnya kita pergi kepada surah yang ketiga pada juzuk yang ke-21 ini, iaitu surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah adalah sebagai suatu tanda, tanda sujud, tanda penghambaan bahawa sujud itu adalah ubat bagi penyakit hati yang sombong, penyakit hati yang merasakan dirinya hebat. Maka ubatnya adalah banyakkan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita dapati ketika dalam sujud kita baca Subhana Rabbiyal A'la. A'la tu yang paling tinggi, yang paling atas, the top, the top
The most top is Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita sebut Subhana Rabbiyal A'la, yang paling tinggi adalah Allah. Maka kita tu merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ia merupakan suatu simbolik kehambaan, kehambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengandungi bukti-bukti keesaan Allah, kekuasaan Allah melalui penciptaan langit dan bumi dan proses kejadian manusia. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala memaparkan di dalam surah As-Sajdah ini keadaan orang kafir dan bezanya orang-orang yang beriman, keadaan orang kafir dan orang beriman pada hari kiamat nanti, dan balasan setiap golongan daripada mereka. Dan anda akan dapati juga keindahan surah Luqman, selepas itu surah As-Sajdah, di mana dalam surah Luqman pada ayat 34 ada menyatakan tentang sekitar 5 perkara yang merupakan perkara-perkara ghaib yang tidak diketahui oleh manusia. Maka dalam surah As-Sajdah ini, mulai daripada awal ayat 5 dan ayat 6, Allah Subhanahu Wa Taala itu menjawab satu persatu apakah 5 perkara ghaib itu secara detail. Okay. Jadi ini keindahan kita panggil susunan surah di dalam Al-Quran. Baik, seterusnya kita pergi kepada surah Al-Ahzab, iaitu golongan ataupun kumpulan yang bersekutu, di mana Allah Subhanahu Wa Taala itu menyebut perkataan Ahzab pada ayat ke-20 dalam surah ini, mengandungi kisah perang Khandaq, iaitu perang parit, di mana kaum muslimin ingin Madinah itu, bandar Madinah itu ingin di-attack oleh musuh yang bukan sahaja daripada pihak kafir Quraisy, tetapi daripada alliance ataupun yang bersekutu-sekutu dengan mereka. Hampir jumlah mereka sekitar 10,000 yang ingin attack Madinah. Maka Rasulullah SAW ini mengambil bermesyuarat dengan para sahabat, dan para sahabat semua memberikan idea-idea yang terbaik apa bagi pengalaman mereka dapat menyelamatkan Madinah dan menyelamatkan umat Islam daripada kehancuran. Maka Salman Al-Farisi memberikan pandangan di mana digali parit-parit sekitar Madinah. Maka kita akan lihat penggalian parit itu berlaku sepanjang bulan Ramadan, yang memakan masa hanya dalam sekitar seminggu sahaja, di mana kita lihat bagaimana struktur pembahagian tugas, dan Rasulullah SAW itu ikut membantu dalam projek penggalian, yang mana penggalian tanah ini bukanlah suatu perkara yang mudah, kerana kita tahu bahawa tanah Arab ini adalah tanah yang kita panggil kering, keras, berbatu-batuan. Ada batu yang besar itu yang tak mampu dah berkali-kali dicuba dipecahkan oleh para sahabat, namun tidak berjaya. Rasulullah SAW hingga Rasulullah SAW tu dipanggil untuk membantu mereka untuk memecahkan. Dengan mukjizat Rasulullah SAW, Allah telah membantu untuk memecahkan batu itu, kemudian terpancar cahaya. Seperti mana Nabi Musa memecahkan batu dan mengeluarkan mata air. Okay. Beginilah dia di antara kandungan surah Al-Ahzab, di mana kita akan dapati juga di dalam surah Al-Ahzab itu syariat yang kita baca tadi tentang kedudukan isteri-isteri Rasulullah. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu mendidik isteri-isteri Rasulullah jangan melakukan kemaksiatan. Kalau mereka melakukan kemaksiatan, balasannya adalah 2 kali lipat ganda. Kita ada baca tadi di dalam surah Al-Ahzab. Dan insya-Allah kita akan menyambung sedikit lagi surah Al-Ahzab ini insya-Allah pada juz ke-22 yang akan kita sambung pada esok hari insya-Allah taala. Baiklah, mari kita sama-sama menutup sesi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.